العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fadil pengurusi majlis yang bahagia Tuan Imam, yang saya hormati tuan guru, para alim ulama, tetamu-tetamu Allah pada waktu subuh yang mulia. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah Ta'ala dan dirahmatinya insya-Allah. Pada subuh yang mulia ini, marilah sama-sama kita mendengar dan mengikuti suatu firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takun lil qa'inina hasira. Allah Ta'ala menurun kepada kita tiga benda. Dalam istilah Quran Allah sebut, inna anzalna, kami turun pada kamu. Satu, diturunkan pada kita rasul-rasul, berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, diturunkan pada kita Al-Quran sebagai panduan hidup manusia atas muka bumi. Yang tiga, diturunkan juga pada kita rezeki, hujan dan sebagainya. Sebagaimana jasad manusia berhajat kepada hujan, kepada air, kepada rezeki, roh manusia juga berhajat pada panduan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita hidup atas muka bumi, cabaran besar kita ialah bagaimana untuk kita memastikan hidup kita yang sekejap ini mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kata Nabi, mintalah sungguh-sungguh pada Allah dua perkara. Dua benda yang Nabi suruh kita minta sungguh-sungguh. Dan minta lindung pada Allah sungguh-sungguh dua perkara. Dua yang Nabi suruh kita minta sungguh-sungguh. Dua Nabi minta kita minta lindung pada Allah. Ya Allah, yang Nabi suruh kita minta sungguh-sungguh redha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Pertama redha Allah, yang kedua syurga Allah. Redha Allah di dunia dan syurga Allah di akhirat. Dan minta lindung pada Allah Ta'ala dua perkara. Yang pertama, murka Allah. Kemurkaan Allah Ta'ala. Wa na'udzubika min sakhatika. Wan nar, dan minta lindung juga pada Allah, neraka Allah. Sahabat-sahabat sekalian, perkara yang di depan kita sekarang ni ialah kita berada di satu zaman penghujung alam, penghujung dunia. Dan zaman Nabi lagi, Nabi sebut bahawa dunia ni, kiamat-kiamat ni Nabi buat tiga. Satu hari Nabi SAW tunjuk jari Nabi tiga benda. Dia kata jarak antara Adam AS dengan aku dan aku dengan kiamat. Nak tunjuk jarak Nabi Adam dengan aku ni jauh. Tapi aku dengan kiamat ni dekat. Sangat dekat, sangat hampir. Bukan makna manusia bila Allah Ta'ala, bila Nabi suruh ingat pada hari akhirat, kita kena duduk di masjid. Ada orang kadang-kadang salah faham. Bila Nabi sebut orang cerdik ialah orang ingat mati, bukan makna suruh duduk di masjid. Suruh betulkan hidup, supaya betul hidup kita ni dengan Islam. Duduk mana pun tak apa. Tuan-tuan nak duduk pasar ke, nak duduk ke laut ke, nak duduk darat ke, nak masuk apa pun tak apa. Tapi biar betul dengan Islam. Cuma nak betul ni, akal kita tak cukup. Dengan akal saja, akal tak boleh nak buat keputusan mana betul, mana salah. Sebab akal ni dia nisbi, dia bergantung pada maklumat yang ada. Kalau maklumat tu betul, maka dia akan fikir cara betul. Tapi kalau maklumat tu salah,
maka dia akan berfikir cara salah. Maka kan itu akal yang semata-mata akal nak fikir hidup mana betul mana salah tak boleh. Ya. Kan itu Allah hantar pada manusia Rasul. Ya. Kenapa perlu ada Rasul? Kerana ada perkara yang akal tak boleh fikir. Akal tak boleh buat keputusan. Ya. Sebab tu Allah kata, Inna anzalna ilaika kitabil haqq litahkum bainan nas. Kami turun pada kamu hai manusia Al-Quranul Karim. Ya. Untuk menjadi panduan bagi kamu dalam memutuskan satu perkara. Akalnya buat keputusan. Ya. Hidup kita ni kena buat keputusan. Nak pergi tak pergi, nak semayang tak semayang, nak beriman ke tak nak buat tu nak buat ni. Kita kena buat keputusan. Maka akal tu mesti dipandu. Ya, mesti dipandu. Kalau tanpa panduan, serah pada akal untuk buat, punah. Ya, alam ni akan punah, manusia akan binasa. Pasal apa? Kerana akal saja dia tak cukup. Orang jahat dia kata, orang mencuri, dia kata mencuri tu bagus. Yang tak bagus yang kena curi je. Ya. Orang yang berzina, dia kata apa salahnya? Saya nak berzina, dia pun nak berzina. Suka sama suka. Apa salahnya? Bukan ganggu ketenteraman awam. Bukan merosakkan masyarakat awam. Ya. Ini cara manusia mula fikir jenis yang dah mula berkembang dalam negara kita sekarang. Satu kumpulan yang merasakan bahawa dia bebas buat apa yang dia nak buat. Ya. Nak berzina ke, nak ambil gambar dia tak senonoh ke, dia pamer pada orang ke, nak jual ke apa semua. Itu hak dia. Dia rasa tubuh dia ni adalah milik dia. Ya. Ini rosak cara berfikir. Ya. Kerana itu Allah Ta'ala hantar pada manusia Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihissalam. Ya. Tujuannya apa dia? Tujuannya untuk Nabi beritahu benda yang akal tak boleh fikir. Ya. Untuk beritahu perkara yang tak sampai oleh akal manusia. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, bila hantar Allah turun Quran, ya, untuk beritahu ya, perkara yang manusia tak tahu. Ya. Baik. Jadi oleh kerana Nabi ni manusia, Nabi ni manusia biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasul-rasul ni daripada jenis kamu, jenis manusia. Ya, dia makan, dia hidup, dia berkahwin, dia keluarga. Dia manusia. Dia bukan malaikat, dia bukan jin, dia manusia. Supaya kita boleh jadikan dia panduan. Kalau dia tak kahwin, kita kahwin, payah. Ya, kalau dia tak makan, kita makan, payah nak panduan. Kalau dia bukan pemimpin, kita pemimpin, payah. Maka Rasul-Rasul alaihissalam diutus oleh Allah Ta'ala untuk menjadi panduan kepada manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasul daripada jenis manusia. Tujuannya ialah untuk membimbing manusia. Ya. Oleh kerana Rasul ni manusia, ada masa sampai waktu dia mati. Dia wafat. Ya. Sampai masa dia wafat. Maka beruntunglah orang yang hidup zaman Nabi. Ya. Rugilah orang yang hidup kemudian sebab tak jumpa Nabi. Lalu kan itu Allah Ta'ala kekalkan Al-Quran sampai kiamat. Ya. Supaya walaupun Nabi tak ada, walaupun Rasul tak ada, panduan Allah tetap ada. Ya. Tetap ada sampai kiamat. Ya. Inna nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turun Quran kata Allah, maka kami yang jaga Quran. Allah pelihara Quran daripada sebarang pencerobohan, sebarang pindaan, sebarang kekalkan. Pasal apa? Kerana manusia berhajat pada panduan. Ya. Panduan tu kena ada. Hatta kita beli telefon pun ada buku panduan. Apatah kalau kita beli kereta, ada manual dia, ada buku dia. Kita beli jam, ada panduan dia. Kita beli apa pun ada buku panduan dia. Panduan cara nak guna jam tersebut. Panduan cara nak guna kereta tersebut. Ada buku panduan. Maka hidup atas muka bumi kena ada panduan. Mana boleh hidup sebesar ini, sehebat ini, tak ada panduan bagi manusia. Serah pada akal, serah pada nafsu. Hancur manusia. Ya. Maka kerana itu, panduan tu Allah kekalkan. Al-Quranul Karim. Ya. Kalau ada orang beritahu, kami ada panduan baik pada Quran, bawa tunjuk. Ya. Hatta dalam agama-agama lain sekalipun, atau dalam peradaban manusia lain pun, beribu buku-buku
ditulis oleh sebagai macam-macam manusia, tapi tidak ada satu panduan sehebat Al-Quranul Karim. Ya, Nabi ini bukan sekadar nak ubah fizikal manusia, ya, tapi ubah jiwa manusia. Ya. Maka kerana itu, ya, Nabi bukan sekadar nak ubah negara Arab, ubah dunia seluruhnya. Ya, mengubah macam mana hidup kita, matlamat hidup kita. Kita ke mana sebenarnya? Nabi memandu seluruhnya. Ya, seluruh aspek hidup manusia. Ya, maka kerana itu perubahan yang dibawa oleh Nabi SAW, ya, bukan perubahan yang bermula pada benda, nilai fizikal. Fizikal penting, ya, tapi Nabi SAW lahir bukan di tengah masyarakat yang baik, di tengah masyarakat yang punah. Ya, bukan di negara maju, sebuah negara yang kering kontang, wadin ghazirain, lembah yang kering kontang. Mekah tak ada apa. Ya, tak ada dunia nak kuasai, nak jajah Mekah. Tak ada kuasa besar. Ya, nak jajah Mekah, pasal Mekah kosong. Abraha datang bukan nak menjajah Mekah, bukan nak tahu Mekah, sekadar nak meruntuhkan Kaabah, lepas tu balik negara dia. Ya, kan dia rasa Kaabah ni daya tarikan. Ya, kalau sekiranya boleh musnah, sebab Abraha ni dia buat negara dia, satu Kaabah macam sebesar mana Kaabah juga. Ya, bentuk yang sama, sebagai runtuh yang sana, orang akan datang. Sebab ni zaman nak tarik pelabu luar. Nak tarik orang luar. Macam mana cara kita nak tarik orang mai supaya datang negara kita. Sebab bila mereka datang, mereka berbelanja, mereka beli, mereka buat macam-macam. Ya. Maka dia fikir, ya, dia tengok Mekah ni, orang ramai pergi kerana ada Kaabah. Lalu dia buat Kaabah negara dia. Ya. Orang tak datang. Kata penasihat dia, selagi ada Kaabah di Mekah, orang tak akan datang negara kita. Kita kena diruntuh sana dulu, baru orang datang. Maka dia datang menyerang untuk meruntuhkan Kaabah. Ya. Baik. Nak sebut pada kita sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan semua. Ya. Maka manusia, bila ditolak panduan, ya, kita ada buku manual, tolak buku manual, tak baca manual, tak ikut manual. Ya. Sebagaimana manusia Allah turunkan Quran sebagai panduan, bukan saja panduan untuk orang beriman. Memang Quran ni, ya, Alif Lam Mim zalikal kitab la hudan lil muttaqin. Quran panduan kepada orang bertakwa. Ya. Tapi Quran juga hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ya. Beriman tak beriman, nombor dua. Tapi manusia berhajat pada panduan. Kalau ada panduan lebih hebat pada Quran, sila bawa. Ya, maka manusia tak akan ada. Ya, sebab bumi ni ada Tuhan punya, Allah Ta'ala mencipta. Manusia Tuhan cipta, alam Tuhan cipta. Maka siapa lebih hebat beritahu tentang alam, melainkan pencipta dia. Pencipta lebih tahu. Tukang rumah tu tahulah. Tuan rumah tahu rumah dia bilik berapa, bilik air di mana, ya, katil di mana, besar mana katil, dia boleh tahu. Macam kita pinjam mantul, kita boleh cerita. Rumah kita ada 3 bilik, ya, ada 2 bilik air, ya, pintu belakang blok kiri, pintu depan ni. Kita boleh syarah pasal apa rumah kita. Maka Allah Ta'ala yang cipta muka bumi, Allah cipta manusia, dia lebih tahu apa kelemahan manusia, apa keperluan manusia. Ya, tak usah kata hebatlah manusia ni. Ya, tapi manusia akan ada kelemahan dia, ada kekurangan dia, dan ada kelebihan dia. Demikian juga muka bumi. Hari ni orang duk uyuh. Dunia sekarang ni mula bincang masalah, ya, dunia semakin, ya, kalut. Ya, semakin cuaca semakin tak menentu. Ya, hujan turun tak menentu musim. Ya, hujan pula turun di tempat yang biasa tak banjir, tiba-tiba berlaku banjir. Ya, alam berubah besar. Sekarang ni waktu pagi ni, ya, Jepun sedang dilanda dengan ribut taupan. Ya, selaju 80-90 km sejam. Ya, dan Taiwan telah pun memindahkan penduduknya. Sebahagian di antara penduduk diarahkan pindah, ratus-ratus ribu diminta pindah. Pasal apa? Kerana ribut. Boleh tahu. Ada apps, tuan-tuan pun boleh download app tersebut. Ya. Kita boleh nampak macam mana ribut tu bergerak. Tapi boleh tak nak elak mudarat, nak elak? Tak boleh. Nak tunjuk, hey manusia, kamu ni lemah. Ya. Manusia tak usah kata hebatlah. Dia akan berdepan. Kita hanya boleh buat macam mana untuk mengurangkan impak. Ya. InsyaAllah pagi ni kita kebetulan saya ada majlis sikit.
ya, di muara Sungai Dumun. Ya, muara tu lama dah cetek. Ya, banyak kapal nelayan yang keluar masuk berdepan dengan masalah. Saya biasa juga turun di Kuala ni. Ya, kadang-kadang berdepan dengan masalah. Ya, pada musim air surut, ya, kadang-kadang perahu tak boleh nak keluar. Ya, ada masa tersangkut, ada masa terbalik, ada yang meninggal pun. Ya, maka kita cuba buat, ya, breakwater situ supaya laluan keluar masuk tu boleh keluar, kemudian ya, kita mengurangkan impak. Tetapi bumi ni macam tubuh manusia lah tuan-tuan. Bumi ni macam tubuh manusia. Bila dan masa muda dia kuat, dia sihat, maka apa pun tak ada masalah. Ya, nak berlari, nak banyak pokok, nak terjun, tak ada masalah. Ya, tapi bila dia makin tua, dan dia mula ada penyakit. Dah automatik. Ya, ada sakit. Ya, gula-gula tak boleh makan dah, kecil manis dah ada dah. Ya, obat penyakit gout, mari penyakit jantung. Obat jantung, mari semput. Obat semput, mari gout. Dia pusing situ. Pasal apa? Nak berakhir. Bumi ni pun sama. Bumi macam tubuh manusia. Ya, bumi ni macam tubuh manusia. Sampai masa dia dah tua. Bila tua, apa sifat orang tua? Sakit. Bumi sekarang sakit. Ya, sakit tu, sakit ni, sakit tu, sakit. Ya, cuaca, kepanasan. Dibuat kajian, dikata punca bencana ni kerana bumi ni semakin panas. Bumi kita duduk ni, dibuat kajian sejak tahun 1900, ya, 1800. Ya, dia dibuat kajian, punca panas ni bermula revolusi industri di Eropah. Bila kilang-kilang mula dibuka, banyak kilang-kilang mula buka. Bila buka kilang, hutan-hutan kena tebang, tanaman kena buat macam-macam. Bermula pada hari itu dibuat kajian. Suhu dunia ni makin hari makin panas, makin panas, makin panas. Ya, sekarang ni kepanasan dia 1.1 darjah Celsius. Ya, lebih panas daripada tahun 1800. Ya, dijangka diunjurkan tahun 1050, ya, 2050, ya, bumi dijangka naik lagi 0.4 darjah Celsius. Ya, dia akan jadi 1.5 darjah Celsius. Panas dia. Habis apa masalahnya? Pasal aircon lah. Pasal kipas besar-besar. Bukan. Kipas untuk kita. Untuk bumi. Siapa nak pasang kipas? Siapa nak pasang aircon dunia? Habis apa masalahnya kalau dunia panas? Dia kata kalau bumi ni panas, pertama iklim berubah. Iklim automatik akan berubah secara drastik. Ya, ribut akan lebih kerap berlaku, petir akan lebih kerap berlaku. Ya, dan cuaca mula tak boleh nak predik, tak boleh jangka dah. Tak boleh jangka. Ya. Dan yang paling bahaya sekali, dia kata bila makin bumi ni makin panas, ya, air Tuhan ni buat, ya, di kutub utara, kutub selatan ni, dia ada air batu. Kutub selatan, Antartika, dia 1/10 muka bumi di Antartika. Dan air batu di sana, air batu tebal ni, berpuluh-puluh kilometer tebal dia, 90% air dunia dibekalkan oleh kutub selatan. 90% air dunia ni, hujan ke apa semua tu, daripada punca besarnya situ. Reservoir dia punya pusat air dunia, Tuhan bekalkan situ. Ya, di kutub utara, kutub selatan. Bila bumi makin panas, dia cair. Kita pergi kedai, minta ABC, air batu campur. Tokek pun ribuh. Penuh air batu atas ni. Tumpah tak? Tak tumpah. Pada air batu penuh. Tak tumpah. Selagi mana dia tak cair. Bila mula cair, dia melimpah. Dia melimpah. Sekarang ni, air batu mula cair. Dia buat kajian, daripada 100 tahun ni mula cair setiap hari. Ya. Bila cair, automatik air laut akan naik. Ya. Maka, dia bukan takut panas tu masalah besar. Tapi kesan dia. Macam kita lah pakcik, doktor kata pakcik ni ada kecil manis dah ni. Serius, kecil manis serius. Bila kecil manis serius, kita mula fikir dah. Lepas ni buah pinggang. Lepas ni mata rabun. Lepas ni mula jangkit
Bila kena buah pinggang, kena buat dialisis. Bila dialisis, mula pergi penyakit lain. Satu, dia akan melarat. Bumi pun sama je. Bumi pun sama. Ya. Bila bumi panas, akan cair. Bila cair, para air laut akan naik. Bila naik, dumun tenggelam. Kelang tenggelam. Madi hilang di permukaan bumi. Duk takut ni, kerana takut parah air laut makin naik. Singapura dia buat benteng seluruh pulau dia. 5 kaki. Ditinggikan benteng. Pasal apa? Kerana air laut makin tinggi. Bila makin tinggi, yang paling besar sekali kesan dia, makanan yang kita makan. Ya, kawasan pertanian akan dialiri oleh air masin. Ya, paya-paya apa semua kalau tepi laut ni, bayangkan kalau air laut naik 10 km ke darat. 10 km waktu pasang dia akan naik. Maka semua kawasan pertanian akan tak boleh hidup. Ya. Akhirnya apa nak buat, panjang cerita dia. Ya. Lalu manusia mula fikir kurangkan kepanasan bumi. Ya. Kurangkan kepanasan. Rumah kita bila panas buat macam mana? Pasang kipas. Kita kata pasang kipas boleh, tapi air wak panas tu masih ada dalam tu. Ya. Okey, kita pasang blower, seduk wak panas ni keluar rumah. Ya, supaya dalam rumah tak panas. Ya, pasang blower kiri kanan, pasang. Tak cukup lagi, pasang aircon untuk sejuk. Rumah boleh lah, bumi nak sejuk ke mana? Bumi nak tarik panas ke mana? Akhir yang berlaku, cari apa punca bumi ni panas. Allah Rabbi, saya bila buka Quran tengok apa yang dibuat oleh dunia. Ya, takut dengan panas ni tuan-tuan sekalian, takut bumi panas. Yang dia mayang pun tak juga. Ya. Sebab tu manusia ni al-fasad. Al-fasad, kerosakan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Berlaku kerosakan. Al-fasad ni, ya, Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah awal-awal Allah sebut dah. Ya. Wa iza qilahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Bila dikatakan pada mereka, jangan kamu melakukan fasad di atas muka bumi. Jangan melakukan kerosakan di muka bumi. Ya. Apa dia kata? Kami buat benda baik. Kami buat benda baik. Allah kata, kamu buat kerosakan. Tapi kamu tak sedar. Sebab rosak ni bukan berlaku terus. Yang kita sedang alami hari ni, perubahan iklim ni 100 tahun dulu dibuat. Sama pendidikan. Penjajah negara kita, tukar pendidikan agama, masuk pendidikan sekular, pisahkan Tuhan dalam ilmu, 30 tahun kemudian, lahirlah generasi yang tak kenal Tuhan. Ya, tak kenal Allah. Pasal apa? Ilmu tak berhubung dengan Allah. Belajar fizik dah tak ada Allah. Belajar kimia dah tak ada Allah. Matematik dah tak ada Tuhan. Geografi dah tak ada Tuhan. Dicabut Tuhan dalam ilmu. Bila cabut Tuhan dalam ilmu, kita belajar dapat ilmu, dapat knowledge, maklumat. Tapi maklumat tu wa adallahu Allahu ala ilmi. Ada orang kata Allah, dia sesat dengan ilmu dia. Sepatut ilmu jadi penyuluh. Ya. Sepatut ilmu jadi penyuluh cahaya kita. Ya. Tapi ayat ni ada 2 tafsiran. Ya. Satu, Allah menjadikan mereka sesat dengan ilmu yang ada pada Allah Ta'ala. Ya. Tafsiran kedua, dia ada ilmu, tapi ilmu gagal memandu dia untuk mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Ya. Apa nak buat sekarang ni? Pertama, dia kena pasti punca besar bumi ni panas kerana guna arang batu. Arang batu banyak mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Bila bumi penuh dengan karbon dioksida, dia menyebabkan lapisan Tuhan buat ni antara matahari dengan bumi ada satu lapis ozon dia panggil. Lapis ozon ni ada beribu, ya, alat-alat gas Tuhan letak situ untuk jadi penapis ni, ya, berpuluh kilometer penapis tu. Tapi dia kena pasti lapisan karbon dioksida dan sebagainya ni
dia menyebabkan dia bocor. Penapis tu makin tinggi, makin nipis. Ada yang bocor. Bila penapis teh kita bocor, ya, kita buh air, buh penapis teh. Bila kita buh, akhir ada teh yang keluar. Sekarang ada matahari yang direct. Sebab ada lubang-lubang di lapisan ozon ni adalah lubang. Bila lubang ni, matahari direct kena manusia, maka manusia mati. Baru ni di China, berapa orang mati baru ni. Ya, sekarang ni penyakit dia panggil apa? Kepanasan lebih, haba lebih direct ni. Ya. Alhamdulillah, tiba-tiba mari penyakit COVID-19. Ya, bila mari wabak COVID-19, kilang berjuta kilang tutup. Tak operasi. Kilang tutup. Ya, berjuta kilang tutup di dunia. Ya, berpuluh juta kenderaan berhenti, tak bergerak di atas jalan raya. Ya, bila manusia duduk rumah belaka, aktiviti di luar rumah tak banyak. Pejabat-pejabat tutup. Kapal terbang pun berjuta kapal terbang tak terbang. Ya, tentera-tentera yang duduk latihan menembak, latihan senjata apa semua berhenti. Berapa lama berhenti? 2 tahun lebih. Selama 2 tahun bumi jadi baik. Ya. Alam bumi jadi cantik. Ya. Lapisan yang bocor tu tutup semula. Ya. Sungai-sungai yang keruh jadi jernih. Ya. Pasal apa? Manusia alam stop. Tuhan buat COVID ni reset untuk alam. Betul balik sistem. Bayangkan kalau berjuta kilang tak berhenti, maka kepanasan kurang. Ya. Pelepasan karbon pun kurang. Ya. Jadi baguslah. Satu pihak bagus, satu pihak tak bagus. Biasalah muka bumi. Bila tuan-tuan gembira, ada kawan kita tengah bersedih. Kalau kita tengah sihat pagi ni, ada sahabat kita tengah sakit waktu ni. Ya. Kalau kita naik bukit, lepas ni akan turun bukit. Ya. Bumi hidup ni macam tu lah tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan tengah gembira, Nabi kata jangan melampau-lampau gembira, takut lepas ni bersedih. Kalau kamu benci seseorang, jangan melampau-lampau benci. Mungkin satu hari akan jadi sahabat. Ya. Kalau kamu suka seseorang, jangan melampau-lampau suka. Mungkin satu hari jadi musuh. Ya. Mahathir dengan Najib. Siapa sangka tuan-tuan? Kan? Ya. Inilah hidup kita gitulah. Tak malah sebut nama. Kalau tak sebut nama takut tak faham. Ya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah perintahkan kamu untuk berjuang. Kamu tak suka. Siapa suka pergi perang? Siapa suka balah? Ya. Saya ingat satu hari saya jumpa almarhum Tuan Aziz. Ya. Masa tu saya mengajarlah di ITM. Ya. Saya beritahu dia ke saya kata saya bukan tak suka politik, tapi politik ni kita ada musuh. Ya. Saya tak suka balah dengan orang. Ya. Saya tak suka balah dengan orang. Tapi bila masuk politik, kita automatik kita akan jadi balah dengan orang. Saya beritahu dia. Dia tanya saya balik, siapa suka balah? Manusia paling tak suka berkelahi ialah Rasulullah SAW. Orang yang paling tak suka berkelahi, tak suka balah dengan orang lain, Rasulullah. Nabi lah paling tak suka bermusuh. Tetapi, ya, bila kita menegakkan kebenaran, bila kita menyatakan kebenaran, akan ada orang yang menentang kebenaran. Ya, automatik. Ya, kita bukan la tatamannu liqa'al adu. Kamu jangan bercita-cita cari musuh. Jangan cari musuh. Tapi wa iza laqitumuhum fasbitu. Tapi kalau musuh datang juga, kamu kena tetapkan pendirian. Nabi lah orang yang paling tak nak musuh dengan siapa-siapa. Tapi Nabi ada musuh tak? Ada. Semua Nabi-Nabi. Bukan Nabi Muhammad, semua Nabi-Nabi. Padahal Nabi itu sangat tak nak memusuhi manusia.
Kalau boleh nak baik dengan semua orang, nak selamatkan semua. Tapi setiap nabi-nabi, likulli nabiyyin adu. Setiap nabi-nabi tu akan ada musuh dia. Ada Nabi Ibrahim, ada Namrud. Ada Nabi Musa, adalah Firaun. Ya. Maka musuh tu bukan kita yang cipta musuh. Tapi kerana orang yang mengikut hawa nafsu, dia tak sukalah kalau kita ajak kepada kebaikan. Kadang-kadang kita fikir, duk sibuk ni mula nak masuk bulan 10 ni. Ya, sibuk tentang Oktoberfest, pesta arak. Pesta minum arak. Oktoberfest ni bukan budaya Malaysia. Bukan budaya orang Melayu, bukan budaya orang Cina, bukan budaya orang India. Ya. Budaya luar, tak ada kena mengena dengan kita. Kenapa budaya yang liar, budaya yang tak elok ni diimport masuk? Pasal apa? Dunia tanpa sempadan. Manusia nak ra'i. Adalah pihak yang dapat kepentingan. Macam judi. Beribu mangsa judi yang untung tokai-tokai judi. Yang duk pertahan judi ni ialah orang yang pertahankan ada kepentingan dalam industri judi, atau ya, dia tidak melihat tentang keperluan. Sebenarnya ke mana kita nak bawa? Sebab tu saya tengok, sama je bila kita fikir tubuh kita, fikir masyarakat. Fikir dunia, fikir kesan dunia. Sama je. Ya. Cubalah kita buat, bolehlah buat. Ya. Okey, untuk elak banjir, kita tinggikan ban. Kita dalamkan sungai. Kita besarkan sungai. Boleh? Boleh? Confirm ke tak kena banjir? Tak. Kita buat sungai sini, hujan atau bukit. Baru ni banjir janda baik. Tak pernah banjir janda baik ni tuan-tuan. Maknanya tak peduli dah baik ke tak baik, habis kena. Janda ke duda tak peduli. Ya. Allah nak tunjuk pada manusia bumi yang ada Tuhan punya. Ya. Sebab tu sekarang apa lagi nak buat? Pertama, kurangkan penggunaan aram batu seluruh dunia. Sekarang ni tuan-tuan sekalian, dunia diarahkan mengurangkan guna aram batu untuk loji-loji, termasuk loji elektrik. Elektrik kita ni murah ni sebab guna aram batu tuan-tuan. Bila guna gas, tarikh elektrik confirm akan naik, mahal sebab gas tu mahal. Kalau tidak pasal guna nuklear. Ya, setengah negara dia guna tenaga ni nuklear, tenaga nuklear untuk menjana elektrik. Nuklear dia tak ada emission lah, dia tak ada pencemaran lah. Tapi risiko lain pula. Ya, itulah manusia, bila kita buat begini, ada baik tapi mesti ada keburukan dia. Macam gula lah. Gula sedap tapi mesti ada mudarat bahaya dia. Sama juga, sebab tu Islam letak pertengahan, khairul umuri awsatiha, pertengahan tu. Saya baru bila tengok renung ni, itulah hikmah Nabi kata, makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Payah tuan-tuan. Payah. Makan bila lapar ni, kita dah kenyang dah, member ajak makan. Jom makan. Allah, dah kenyang ni. Takkan tak boleh sikit. Payah. Akhir kita pegang petua, biar putus tali pinggang, jangan putus kawan. Makan. Yeah. Jerman, negara yang tak guna aram batu sebelum ni. Bila berlaku perang di Ukraine dah tak boleh supply gas, dia terpaksa guna aram batu balik. Malaysia, kita mula mengurangkan. Yang kedua, kereta ni dia kaji. Rupanya kereta ni banyak mengeluarkan karbon dioksida, banyak sangat kereta kenderaan. Apa nak buat? Tukar kereta daripada pakai minyak, diesel, petrol, kepada kereta pakai elektrik, EV, pakai bateri. Sekarang ni semua bergerak kat arah tu sekarang ni. Ya, kalau tuan-tuan panjang umur 100 tahun lagi, tuan-tuan akan tengok di Dungun ni tak ada kereta pakai AC dah, pakai enjin, pakai petrol ni. Kereta semua bateri belakang. Tok Imam jalan senyap, datang. Tok Bila pos senyap, dia datang. Ya. Enjin dah tak bunyi dah. Kereta elektrik, kereta bateri belakang. Pasal apa? Kerana kereta ni banyak mengeluarkan karbon. Cubalah buat semua. Tuan-tuan, bila orang tu dah darah tinggi ada, kecil manis ada, sempuk ada, sengguguk ada, buah pinggang ada, makan ubat, makan. Makan, hantar hospital. Tak boleh sangat hantar hospital.
Doktor perawat lah, macam-macam mesin pasang kita ni. Ya. Last ke doktor kata apa? Oh baliklah. Doktor tak boleh buat apa dah. Bila doktor suruh balik tu, mana apa dia? Tak lama dah tu. Bukan orang balik sihat. Ada orang, doktor tak bagi balik, tapi dia boleh balik dah. Tu balik sihat. Ni doktor suruh balik. Tak apa tuan-tuan. Sekarang, bumi dah sampai isyarat awal. Kena balik awal. Ya. Bumi berada pada hujung. Ya. Dan mula kita lihat, berlakulah apa-apa yang pernah berlaku pada umat-umat dulu. Kalau Allah panjang umur, kata Nabi, kamu akan tengok orang berzina tepi-tepi jalan. Kalau Allah panjangkan umur kamu, kamu akan tengok orang berzina di tepi-tepi jalan. Hari ni orang berzina tepi jalan, tuan-tuan. Merata-rata orang berzina. Iklan gambar dia berzina. Ajak orang berzina. Perempuan ajak laki-laki berzina. Na'udzubillah. Ya, kalau Allah panjangkan umur kamu, kamu akan tengok manusia tak peduli sumber rezeki dia halal atau haram. Sekarang kita boleh tengok. Kita ada peraturan, kita ada undang-undang, kita boleh buat. Adalah kita kawal. Tetapi, ya, contoh judi, kita kawal lah. Terengganu ni tak adalah pusat perjudian. Kedai nombor ekor ke, dah tak ada. Tapi tak ada berjudi ke? Jadi online pula. Beri pula berjudi dalam rumah. Dalam rumah dia berjudi. Jadi online nak macam. Ya. Yang skamer ni pun Allahu Rabbi. Macam-macam. Manusia tak peduli dah rezeki dia halal ke haram ke dosa, pahala tak ada dah. Ya. Allahu Rabbi. Tetapi bukan makna bila saya bincangkan perkara tu kita habis. Ya, tak ada apa nak boleh buat, kita hadaplah tunggu bukan. Ya, tapi nak beritahu Allah Ta'ala menjadikan Islam ni penyelamat. Islam ni penyelamat. Bukan saja penyelamat manusia, penyelamat bagi alam. Ya. Manusia nak selamat, kena balik pada Islam. Beriman tak beriman tu nombor dua. Tapi kalau manusia nak selamat, balik pada Islam. Ya. Alhamdulillah, mutakhir ini kita tengok macam mana Eropah mula berubah kepada Islam. Di Barat sekarang ni muda terima Islam. Orang yang satu masa hina Islam, kutuk Islam, buat filem maki hamun Nabi, hari ni dia buat filem, ya, ajak manusia ikuti Nabi, contohi Nabi. Ya. Manusia satu masa benci sangat-sangat. Ditakutkan dunia dengan Islam. Islamfobia, ditakutkan dengan Islam. Ya. Selamat ada manusia. Selamat ke bumi. Tak selamat. Akhir apa berlaku? Akhir mereka berfikir, kemana kita nak bawa negara dunia ni? InsyaAllah tuan sekalian, saya melihat bahawa masa depan Islam, memang kalau tengok pun sebelum kiamat ni, Allah bangkitkan semula Islam. Dengan Allah turunkan Imam Mahdi sebagai itu, mutakhirlah sampai Nabi Isa AS. Dunia kembali aman, balik pada agama Allah, balik pada peraturan Allah. Ya. Kemudian lepas pada itu, dia akan berlaku kehancuran, kerosakan sampai mereka akhirnya musnah. Tapi sebelum itu, Islam akan naik. Dan kita boleh tengok. Ya, sekarang di mana-mana, universiti ke, pensyarah ke, mula melihat. Ya, gagal sistem ekonomi kapitalis. Semua orang tahu. Gagalnya sistem dia tahu. Habis apa alternatif? Kita orang Malaysia ni, orang Melayu ni, kalau boleh terima sistem barat, padahal kita orang yang beriman. Ya. Sekarang barat mula tengok Islam. Ya, kita pergi ke Jerman. Ya, tak sangka ya. Ya. Di kaunter masuk je immigration tu, ya, dah ada kaunter-kaunter orang Islam. Kita boleh kenal orang Islam ni, orang perempuan, orang lelaki payah nak kenal. Orang perempuan jauh kita kenal Islam, dia pakai tudung. Orang lelaki tak tahu Islam tak Islam, tengok. Sebab kita tak ada tanda Islam pada orang lelaki-lelaki. Orang perempuan dia pakai tudung, kita nampak jauh. Orang lelaki-lelaki tengok pergi salam, oh dia jawab salam, oh Islam rupanya. Oh kita tahu, tapi wanita tak. Di England, di Eropah sekarang, hatta di UK, ya, beratus-ratus gereja-gereja kosong, jual. Orang Islam beli, buat masjid. Ya. Di Ireland, anak-anak kita belajar di Ireland. Masya Allah, masjid besar, saya rasa hampir separuh ataupun 3 suku masjid ni besar dia. Asal gereja. Asal gereja. Saya masuk-masuk tengok, kenapa bangunan ni, kiblat belah sini, bangunan gitu. Dia kata asal gereja ni. Oh Islam beli.
Di Manchester, pusat latihan sekolah missionary Kristian besar. Sekarang jadi pusat kebudayaan Islam. Beratus-ratus masjid-masjid. Ya. Makna apa dia? Ialah, kemana kamu nak pergi? Akhirnya manusia akan fikir, tak ada jalan lain. Dia akan balik kepada Allah Ta'ala. Ya. Nak jamu hawa nafsu, banyak mana sangat tuan-tuan. Ya. Sebab tu, orang mula bincang soal integriti. Integriti itu Islam. Islam menolak rasuah. Bukan sahaja menerima, pemberi pun tak boleh. Kita duk tangkap penerima rasuah, pemberi. Ya, tukang beri ni. Tukang beri rasuah. Ya, kita bicarakan soal pemimpin yang ada integriti. Wibawa. Wibawa ni kalau dia tak semayang, tak ada, kalau tak beriman, la imana la dina liman la amanatalah. Kata Nabi, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Amanah tu dia kaitkan dengan iman. Akhirnya dia akan sampai satu kesimpulan, bermanusia mau tak mau kena balik kepada Islam. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Famahma nabtaghil izzah bi ghairi ma a'azzanallah azallanallah. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab ni, kata-kata Umar Al-Khattab. Kita ni Allah muliakan kita kerana Islam. Orang Melayu ni tuan-tuan, kalau tak ada Islam tak tahu apa. Bukan mak kilau. Mak kilau tu mulia kerana Islam yang ada pada dia. Roh perjuangan dia tu kerana Islam yang ada pada dia. Kita ni mulia kerana Islam ada pada kita. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, sekiranya kamu nak mulia, mencari kemuliaan, macam hebat, nak bina hebat negara, nak bina hebat masyarakat, tapi kamu ketepikan Islam, kamu akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu Britain tu bukan negara Britain, tuan, Great Britain. Ya. Dulu, satu masa dulu, Baghdad tu bukan ibu negeri bagi Iraq. Baghdad tu pusat tamadun dunia. Ya. Spanyol tu pusat tamadun ilmu dunia. Bila? Bila Islam kuat di sana. Melaka tu bukan negeri Melaka dulu, Empire Melaka dulu. Bila? Bila Islam kukuh hebat memimpin di Melaka. Melaka bukan je negeri, Empire Melaka dulu. Ya, jadi demikianlah. InsyaAllah kita berusaha bina keluarga, bina masyarakat, ya, bina negeri kita. Jaga 3 perkara je. Pertama, jaga hubungan dengan Allah. Jangan tak ada masa dengan Allah, nanti Allah tak ada masa dengan kita. Jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Hidup ni bukan payah sangat, tuan-tuan. Bukan payah, mudah je. Ya, kita hidup, kita buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Ya, salah silap, minta ampun segera pada Allah Ta'ala, bertaubat, betulkan hidup. Ya. Kemudian yang kedua hidup kita ni, kita nak selamat dunia, selamat akhirat. Umur kita tak lama dah, tuan-tuan. Ya, 60 tahun. Tapi yang pentingnya biarlah pahala kita tu tak mati dengan matinya kita. Maka buatlah apa-apa kebaikan. Saya bila tengok sahabat-sahabat yang 50-60 tahun ni, kalau tuan-tuan nak sedekah tempat yang pahala kekal. Ada orang minta derma buat masjid, buat surau, buat sekolah, buat tahfiz, ya, bina pasti pusat. Tuan-tuan, kita sedekah macam ni tempat tu lama pahala kita. Berpuluh-puluh tahun lepas kita mati pun lahir generasi pelajar-pelajar pula didik lagi, sambung-sambung pahala kita. Ya. Di kementerian sekarang ni kita sementara saya fikir nak buat sistem wakaf air. Wakaf projek air. Di kampung-kampung ni kadang-kadang di pedalaman orang asli ke Sabah Sarawak ada masalah air. Air pipe utama tak sampai kampung ni sebab jauh sangat. Ya, kita nak pasang pipe tak sampai. Kokohnya juta-juta. Apa kita boleh buat? Kita cari derma ramai, pakat sumbang derma. Kita pergi kampung tu, kita boring air, kita pasang penapis, kita pasang solar, kita buh tangki air, kita pasang pipe rumah-rumah. Ya. Total banyak mana pahala. Saya sebut setiap titik air mengalir tu kita dapat pahala. Orang berwudu, orang makan, orang minum, orang mandi, apa semua kita dapat pahala. Mungkin kita dekat RM10, RM20 je. Tuan-tuan boleh buka website wakaf air melalui Yayasan Wakaf Malaysia. InsyaAllah kita sedang buat seluruh negara. Ni kampung-kampung pedalaman lah. Ya, yang ada paip awam ni tak apa. Ni kampung-kampung. Akhir sekali yang ketiga, ilmu. Nabi kata, kalau iza ata alayya yauman, kalau aku hidup satu hari tidak menambah sebarang ilmu mendekatkan aku dengan Allah Taala, maka hilanglah keberkatan terbitnya matahari hari tersebut. Nak dapat berkat hari ni, kata Nabi,
biar dapat ilmu yang mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Ya, usikum wa iyaya. Ya, saya nasihat saya dan semua, mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa menambahkan ilmu dan amal kita, insya-Allah, dan mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Saya sekadar tuduh untuk pagi ini, aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وارضنا ورض عنا يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين تقبل الله